Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita ada sesuatu yang agak istimewa sikit. Kita ni baru dapat kat kita final draft terakhir Low Carbon Mobility Blueprint. Dan jadi ini fokus khusus kepada sistem pengangkutan lah, mobility maksudnya pergerakan lah, upaya kita bergerak jadi pengangkutan lah nampaknya. Dan kita tengok di sini sasaran mereka ialah untuk tahun 2030 lah, di mana pengurangan penggunaan tenaga dan sebagainya, sasaran untuk euro apa benda semua. Jadi kat tengah-tengah ni yang paling penting sekali. Kita akan zoom in kat sini lah. Jadi kita tengok, kita zoom in kat sini. Kita punya langkah pertama dia kita tengok ialah improving vehicle energy efficiency lah. Jadi dia nak memperbaiki kecekapan tenaga dengan menetapkan piawai baru untuk pencemaran dan juga untuk kecekapan tenaga. Dan ini Vehicle Fitness Inspection dan ELV. Ini yang sensitif ni. Vehicle Fitness ni maksudnya mungkin akan ada annual inspection lah, pemeriksaan tahunan, dan ELV maksudnya End of Life Vehicle. Jadi untuk End of Life Vehicle ni selalunya dia orang akan bila kereta ni dah tak pass inspection, kereta akan terpaksa jadi ELV lah, End of Life Vehicle. Macam mana nak dispose dengan benda ni, macam mana nak encourage ELV ni untuk conversion kepada kereta yang lebih cekap tenaga, yang lebih bersih lah. So kat sini kita tengok isu besar kat sini, licensing authorized automotive treatment facility. Macam mana nak recover balik bahan-bahan tu, treatment facility maksudnya bila dah habis ELV nanti macam mana nak deal dengan benda tu lah. Kemudian remove unfit and unused vehicle with AATF. Ni tadilah mencakap authorized automotive treatment facility. Dan kemudian ni annual vehicle fitness test ni untuk kereta yang 10 tahun ke atas lah. Jadi kita nampaknya sasaran untuk kereta 10 tahun ni, kereta 10 tahun pertama tak ada test ni lah. So agak fair juga, nampak macam agak lax juga sebenarnya. Mewah lah 10 tahun tak payah test. Kemudian sistem pengangkutan logistik hijau kena ada fuel economy punya baseline untuk kenderaan pengangkutan barang lah, kenderaan berat maksudnya. So tak tahu macam mana, mungkin ada standard piawai baru untuk lori ke, untuk van ke, apa-apa pengangkutan lah. Kemudian ini Eco Driving Program, maksudnya dia akan mulakan kelas Eco Driving rasanya di dalam apa nama orang panggil silabus belajar memandu tu lah. Kemudian ada Smart Drive Monitoring System, kita tak pasti apa benda macam mana dia nak buat. Mungkin tak tahulah macam mana dia nak buat kan. Kemudian ini electric mobility lah. Electric mobility tonggak yang penting juga. Dia orang nak menggunakan public electric bus ni, maksudnya dia orang nak bagi mungkin ada tarif baru untuk syarikat bas kan. Dan juga subsidi untuk electric bus, dan juga tak tahulah, mungkin ada cara-cara untuk pembelian bas ke, nak sokong penghasilan bas elektrik tempatan. Kemudian electric car dengan electric motorcycle ni yang kena kat kita secara direct. Nampaknya dia nak buat full tax exemption untuk government fleet dan juga untuk ride hailing. Dan katanya exemption untuk EV ni mungkin sehingga 100,000 unit lah dalam tempoh, tak tahulah berapa tahun dia nak bagi, 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun ke, mungkin sampai 2025, sehingga local EV available. So semalam saya baru sembang, tengok hari ni dah ada dah ni allocation untuk public charging infrastructure. So tempat charging juga dia akan fikirkan macam mana nak buat, and support untuk manufacturer of local EV cars. So kalau siapa-siapa ada idea macam mana nak buat local EV ni, teruskanlah. Ataupun mungkin kilang-kilang kereta tempatan yang sedia ada ni, walaupun jenama luar, akan diberi sokongan lah jika mereka akan menghasilkan EV. Untuk motosikal juga lebih kurang sama. Dan ni mode shift ni nak ubah daripada private transport ke public transport lah. Jadi bukan senang kan benda ni kan. Kita dah biasa bawa kereta, bawa motor sendiri, macam mana nak bagi orang kurang menggunakan kereta sendiri atau pengangkutan sendiri dan menggunakan pengangkutan awam lah. Jadi mungkin ni campak cara macam biasa, the quite conventional approach dia. Stage bus, tram, semua ni nak tambahkan lah. Nak tambah better park and ride kan. Lepas tu mungkin akan kurangkan laluan jalan di tengah bandar ke, jadikan lebih banyak pedestrian area ke, benda-benda macam tu lah mungkin akan berlaku. Kemudian ada elemen-elemen biogas, biofuel dan juga CNG lah. Ni kita tengok pula balik dia punya ni pandangan apa yang mereka, kenapa dia buat benda ni lah. Jadi kita tengok why low commission
low carbon mobility program ni, kerana sektor pengangkutan memang menjadi penyumbang besar lah juga dalam pengeluaran gas karbon ni. Yang paling besar sekali sebenarnya industri tenaga lah kan. Industri tenaga termasuk TNB, bagai elektrik semua lah. Ni transportation 20%. Penjanaan kuasa semua kat sini lah. Yang ni, yang lain-lain ni semua tak begitu besar. So maksudnya campur energi dengan transport, dah 60% lebih dah energi industri transport. Dan dalam transport tu pula katanya 90% adalah daripada pengangkutan jalan lah. Tengok bas semua ni, rail kosong sikit je, hampir tak ada lah. Kita banyak kereta elektrik sekarang. So kita paling banyak kereta lah, 58% ni persendirian, tak campur taksi ni, kira public transport lah. Motorcycle 12%. So kita tengok di sini juga di mana pengangkutan di Malaysia ni semakin padat lah, kerana lebih ramai orang duduk di kawasan bandar. Dan ini akan meningkatkan lagi lah dia punya tahap penggunaan kenderaan tu. Dan ini kita punya janji-janji kita lah kepada Paris Accord dan semua bagai. Dan ini kita nak reduce kita punya gas house emission. Ini kita nak reduce kita punya energy consumption. So banyak jugalah 8,000 kiloton oil equivalent KTOE ni. So ini megaton carbon, million ton carbon equivalent, CO2 equivalent. Dan kita tengok pula sebelah sini sikit. Ni ada nak menggunakan bicycle, menggalakkan penggunaan basikal, apa-apa bagai ni semua. Ni VTA yang ada emission test kan. Lepas tu untuk hydrogen juga ada, mungkin fuel cell EV, bike sharing program, Hydrogen Energy Roadmap ni pada saya bagus lah dah, tapi boleh ke tak boleh buat tu satu hal lah kan, at least ada lah. So kita tengok pula dia punya, this is the actual document tu, dan polisi ni semua. Yang ini yang kita nak tengok ni tadi ni, strategi 3 ni, fokus area 2, greenhouse gas emission and energy reduction via electric vehicle adoption, start pada page 30 lah. So kita pergi ke page 30. Sebelum tu kita tengok cerita sikit lah apa dia ni. Ni dia kita punya population sekarang 32.6 juta, 8 juta isi rumah, 76.2% tinggal dalam kawasan bandar. Dan kenderaan ada 31.2 juta unit kenderaan di Malaysia ni. Dan setiap orang, setiap lesen lah ni saya rasa ni, memandu lebih kurang 21,184 km lah. So ini kind of average lah. Cuma number ni dia lebih kurang mungkin naik sikit lah, tapi total vehicle travel tu akan banyak lah pasal kita population bertambah. So macam saya pun cakap semalam, kita tengok total kilometers travel lah per vehicle lah. Pasal ni termasuk dalam ni juga ialah taksi dan bagai-bagai benda lain lah, bukan saja kenderaan awam. Dia campur semua benda lah saya rasa. Di sini kita tengok ni growth of vehicle number daripada 11 juta pada tahun 2018 sekarang ada 13 juta. Motosikal daripada 11 ke 13 juga. Angka kereta ni naik lah daripada 44.6 kepada 45.78, jadi naik 1.1, hampir 1.2% lah. Motosikal menurun, taksi menurun, kereta sewa ni menaik sikit lah, 0.23 kepada 0.27. Saya rasa pasal kira ride hailing punya berkaitan lah, dia ganti taksi menurun, yang ni naik lah. Bas sebagai percentage turun lah, tapi angka naik lah. Semua ni angka tetap naik, tapi dia punya peratusan dia berkurangan lah, maksudnya kepentingan dia dalam industri lah. Goods vehicle ni pun peratusan dia turun lah, 0.18 turun. 0.22 turun. So ini merisaukan. Selalunya goods vehicle kita nak tengok naik banyak lah. Itu menandakan ekonomi yang rancak lah. Tapi dia punya angka masih lagi meningkat, cuma sebagai percentage dia kurang. So kita punya spending tu lebih kepada kenderaan persendirian lah. Ini vehicle kilometers travel ni meningkat lah. Ni bahagian tadi kita tengok lah tadi.
So kita nak pergi ke muka surat 30 tadi. Ni kita nak reduce 45% Kyoto Protocol, kurangkan greenhouse gas emission. So nak menggalakkan penggunaan kenderaan cekap tenaga, macam-macam lah dia nak akan buat. Dari segi peraturan menghasilkan kenderaan yang lebih cekap, ni labeling, maksudnya kat point of sale semua orang kena letak label fuel economy. Dia membantu, nampak macam benda mudah, tapi ini akan membantulah. Bila kita tengok sebelah-sebelah fuel economy numbers, kita akan fikir, at least kalau kita tak membuat keputusan berdasarkan itu, kita terfikir sekejap lah kan. So itu tax ni, taxation tak tahu macam mana. Nampaknya suggestion ni 1 sen per liter lah, flat tax on all petrol and diesel. So ni nak masuk pergi ke mana buat apa, kita tak pasti lagi. So mungkin taxation untuk based on carbon emission tak pasti macam mana dia nak buat lah. Belum ada detail. Ni penggunakan euro, standard euro ataupun piawai kecekapan dan tenaga dan pencemaran yang lebih bagus. Ni ialah kita panggil ni annual inspection ni lah, possibility of compulsory vehicle performance evaluation to renew road tax. Kena renew tadi cakap tadi 10 tahun mungkin 10 tahun lah. So dia akan kena buat perubahan kepada undang-undang kita pengangkutan jalan, semua benda-benda macam tu, dan juga insurans tu. Ini maksudnya kalau tak ada kelulusan, kereta tak selamat, tak boleh dapat insurans, tak boleh dapat road tax, maksudnya tak boleh renew, kereta tak boleh bawa. Ini semua peraturan-peraturan dia lah. Ini sasaran dia nak turunkan. Ni end of life scrapping incentive ni, maksudnya kalau kereta tu dah tak boleh nak renew lagi road tax dia, macam mana nak encourage orang tu pergi beli kereta yang lebih elok lah, yang lebih menjimatkan. Tak tahu macam mana, belum ada lagi rasanya langkah-langkah konkret. Ini juga pemeriksaan ni memerlukan banyak benda. Jadi kena ada fasiliti ujian seluruh negara. Ini semua benda-benda yang akan datang lah, kita tak tahu. Ini eco driving untuk truck driver, bus driver, nak ajak mereka lebih cekap memandu. Dan kita tengok ni semua fokus area ni. Ni kita tengok electric vehicle adoption, fokus area 2. So adopting electric mobility kereta, bas dan juga lori, motosikal. Jadi katanya nak suruh kerajaan, lead by example, kerajaan akan gunakan kereta EV dululah. Ni kan. Tengok. Kemudian taksi, kemudian untuk GLC, syarikat berkaitan kerajaan, dan juga kemudian barulah orang awam. Ni kita tengok kat sini dia punya cerita dia kata sekarang ni fokus ialah kepada bateri. Harga bateri tu duduk menurun, tapi juga syarikat kita tengah fokus tentang nak bagi range. So that's why harga kereta tu tak turun, pasal saiz bateri makin besar dan teknologi makin canggih untuk pastikan range ataupun bateri tu tahan lebih lama. Tapi once that stabilize dan harga bateri tu dah memang dah turun dah, benda tu akan turun balik lah. Ada orang kata dah sampai parity. Kalau kita tengok compare harga kereta macam Tesla Model 3 di Hong Kong, kalau convert lebih kurang 140-150 ribu untuk base model kalau kita bandingkan dengan kereta Jepun, dia mahal sikit. Tapi kalau bandingkan kereta Eropah dalam kelas yang sama, dia murah. So dia mungkin dah capai parity dah, saya rasa. Tapi ni akan turun lagi lah, macam saya sembang semalam. Ni electric bus, electric motorcycle. Okay, ni government led example. So maksudnya dia nak suruh kerajaan beli dululah. 10% ni target ni semua draft je, tak tahu betul tak betul 10% of new vehicle fleet, government vehicle fleet, BEV, battery electric vehicle, tahun depan lah. Tahun lagi 1 sampai 25, 20%. So by 2030, 50% kerajaan punya kereta semua local BEV. Ini sasaran lah, ini draft lah, tak tahu macam mana. Ni untuk juga GLC lah, government link company, sama dia nak suruh buat benda yang sama. Basically 2025 dia nak 20% GLC punya fleet BEV, dan by 2030 50% GLC fleet kena BEV lah. Juga untuk taksi ni saya rasa cepat kalau kita tawarkan akan cepat naik lah, pasal cost operation taksi kalau pakai BEV akan lebih rendah lah. Cuma kos beli mula-mula tu, dan kalau dia orang bagi tax exemption, full tax exemption, maksudnya tak ada import tax, tak ada excise duty, tak ada apa pun tak ada, sales tax pun tak ada, harga tu akan turun lah.
Saya rasa lah. Ini kalau betul ini ada, tengoklah nanti kereta-kereta elektrik itu akan datang. Kalau mungkin, kalau Tesla elektrik car 140,000 tu boleh sampai ke sini pada harga tersebut, Model 3 saya rasa akan banyak juga akan mula jadi taksi ya. Di situ mungkin akan berlaku taksi ataupun kereta sewa lah untuk ride hailing pasal dia menjimatkan. So, tak tahu macam mana lah kita nak buat ni kan. So kemudian charging infrastructure lah. So kena build juga charging infrastructure untuk penggunaan kereta elektrik ni. Walaupun semalam saya sembang, saya kata bila AI nanti kereta robotaksi benda ni semua akan jadi obsolete juga ya. Betul, itu saya rasa betul akan berlaku, tapi mungkin lagi 20 tahun. So sementara tu kena ada juga charging. So ni cerita ni tadi, action item spesifik ni, tax incentive 20 sampai 2022 BEV-CBU excise duty and import tax exemption. So tak ada excise duty, tak ada import tax, harga akan jatuh ni 2022 maksimum, tapi 10k je volume. Saya tak faham kenapa maksimum tu macam tu. Tapi kemudian dia kata ada 50% import duty and 50% excise duty exemption 2023 to 2025. Beyond 2025 tak pasti. Bab 3.3 ni saya agak sedih sikit lah. Masih lagi banyak cerita tentang PHEV. Pada saya PHEV ni kita boleh abandon dah lah. Dia satu teknologi yang dah nak mati dah pun. Tak payah fokus kat sini lah. Kita force je manufacturer terus pergi ke sini. Semua insentif PHEV ni pada saya tolak je terus pergi bateri elektrik. Tak usah waste time. Don't waste our time on PHEV. Ni semua just dying technology. They are not going to even be around by 2030 lah. It's just not going to be around lah. It just doesn't make sense anymore for us to give them any more incentive to continue to sell PHEV. PHEV tu double trouble saja. Engine ada, bateri pun ada, dua-dua pening. Tak usah ada. Dah double berat, macam-macam complexity. Just get rid of PHEV. To me, just get rid of PHEV. Straight full electric car je. Bagi exemption for full electric car je. Tahun ni kita start. Just give up on PHEV. All sorts of hybrid semua. Yang tu semua tak usah tengok lagi dah. Just get rid of it. Just focus on electric car saja. Dan whatever baki tu ialah kereta pembakaran biasalah, biar dia turun. Saya faham lah ini mungkin dia kata sementara tu transition period. Kita masih lagi nak gunakan ini untuk bagi orang peluang kan, untuk nak bawa masuk BEV. Tapi saya rasa ini dah tak perlu lah. Kalau kita terus fokus kepada electric vehicle, company akan comply. Cepat-cepat dia akan comply pasal dia. Kalau you bagi, ini kan, tak tahu ni 10,000 tadi, saya nampak 100,000 tadi mula-mula kan. So tak tahu kalau 100,000 tadi dia bagi total volume yang full excise duty tak ada. Tengoklah, bahkan banyak akan datang kereta-kereta elektrik ni. Tapi kalau bagi setakat 10,000 je volume dan tak nampak apa sangat lah. Saya rasa 100,000 tu dalam tempoh sampai 2025 tu bagus lah. Bagi dalam tempoh tu by 2025 local car company should be able to come up with electric car lah. Benda ni akan bergerak dengan sangat pantas. Saya rasa by 2025 kita akan ada lah electric car. Macam mana pun local car. Kena ada lah. Kalau tak ada, saya tak tahu macam mana nak cerita. By 2030 tu kalau tak ada lagi, saya rasa memang masalah besar sangat lah. Kemudian cerita tentang charging infrastructure. Ni charging infrastructure ni macam mana nak menarikkannya lah. Sama ada nak AC ataupun DC ni, nampaknya national target dia adalah 7,000 AC, 500 DC. Bila tak pasti, mungkin by 2025 atau 2030, tak tahu. Ini established government funding for 2,000 AC, 200 DC. Immediate tahun ni lah kiranya. Kemudian National Fast Charging Network initiate public tender. Tak tahu kenapa nak kena public tender. Saya rasa kalau just bagi insentif dekat the current oil company, dia orang boleh syarikat minyak, dia orang akan cepat-cepat je pergi ke situ lah. Ataupun kalau dia tak nak buat pun, dia cakap je lah macam mana kan. Kalau you bina, kita bagi you tax break, so orang akan bina. Tak payah nak buat public tender ni macam pening kepala. Pada saya just bagi insentif je. Siapa-siapa nak pasang tu bagi dia proposal tu, kalau terima akan dapat insentif. Pasang je, siap je, jalan je, bagi insentif, habis cerita. So senang. Ni green income tax exemption ni semua bagus lah, benda yang bagus. Charger installation for every 100 km every R&R along major highway by 2025 bagus. Itu yang bagus. Kemudian charging facility for building baru, betul, ini kena ada. Macam mana nak letak, berapa banyak, berapa peratus, semua kena ada. Tariff revision for EV car public charger, yes, betul. Categorization ni bagus.
Okay. Wireless ultra fast V2G. Okay, ni semua okey lah, cerita sembang lah. Ni R&D grant to support lah. To provide support for local manufacturer of electric cars. Introduce new tech incentive scheme targeted at green industries and to engage stakeholders and manufacturers. Ini kena transparent lah, transparent. Jangan buat lagi cerita specialized incentive, specific incentive, apa benda orang panggil tak tahulah. Jangan buat transparent bagi semua orang nampak semua sama. Jangan buat sorok-sorok lagi, nak bagi senang semua orang nampak, senang semua orang boleh masuk, dan untuk bantu kita nak buat kereta elektrik dengan lebih cepat lagi lah. Ini modeling of holistic EV ecosystem. Tak tahu apa maksud dia. Kena sembang holistic ni sembang je, tak tahu apa maksud pun. Holistic maksud apa, kita nak buat bateri semua ke? Kalau macam tu okey lah, kita memang kena buat bateri pun. Bagi insentif ni tak nampak dia clear tentang bateri. Dia tak sebut specifically macam mana nak encourage bateri. Tapi dia kata holistic tu kira okey lah, nampaknya mungkin ada dalam tu lah, dia cover dalam tu lah kan. So e-bus, kata tu kan janji nak beli 500 bus ke 100 bus, tak tahu apa jadi dah cerita tu. Bajet 2 tahun lepas kan, Mahathir bagi bajet, kata nak sebut tapi tak ada, senyap dah. Tarif ni semua pun akan kena cerita lah. Local manufacture of local e-bus, motorcycle ni pun untuk government fleet. Kemudian untuk delivery service, ini kalau siapa guna motorcycle untuk delivery service mungkin dapat lah apa-apa tax break ke apa ke. Bagus. Ini development of battery swapping standard for electric motorcycle lah. Ini satu idea yang bagus juga. Untuk motosikal mungkin akan make sense. Untuk kereta saya rasa tak make sense lah. So battery pack tu besar sangat lah, dan banyak sangat berbeza. Untuk motosikal lebih senang untuk standardize. 2020 ni tak tahu. 2023 implementation of battery swapping system. Ni contoh dia lah. Cabut pasang. Kalau jadi cantik, terbaik. Masuk macam tu kan. Dia ada deposit lah, jahanam bateri, ambil deposit lah kan. So local alternative fuel adoption ni, biofuel ni semua kita tak tahu ke mana dah nak pergi dah ceritanya. Biofuel ni untuk apa, perlu lagi ke biodiesel ni semua ataupun macam mana kan. Pasal isu biodiesel ni, salah satu benda yang kita risau ialah minyak bio tu, sebenarnya minyak sayuran lah, yang kita guna untuk masak nanti dia bersaing pula dengan keperluan sistem pengangkutan, jadi mahal pula. Jadi memang ini bukan satu yang popular lah sebenarnya globally. Dan anyway, kita punya oil palm tu memang banyak lah, so tak tahu kalau kita ada masalah nak jual minyak kelapa sawit tu sebagai apa ke, mungkin akan jadilah ni kalau dia jadi murah kan. Tapi benda tu dia fluctuating, so tak tahu sama ada make sense ataupun tidak lah. So teknologi ni pun nampak macam akan stagnan lah. Buat masa ni saya rasa dia akan stagnan pasal fokus kepada elektrik. Porsche apa semua kata ada mungkin nak buat clean ataupun alternative fuel, tapi banyak negara pun yang itu pun dia tak mau terima sangat. Dia akan kata tak ada lah, kita tak usah tengok benda tu pasal masih lagi membakar dan menghasilkan asap lah. So ni dia punya natural gas apa semua untuk penjanaan kuasa. Tak tahulah, tak nampak pun cerita dia kat sini tentang solar ke apa benda. Tapi ini dia punya cerita nak gunakan natural gas apa benda semua lah. Hydrogen pun satu lagi cerita yang susah sebenarnya pada saya. Hydrogen economy ni hanya akan betul-betul jadi make sense bila nuclear fusion berjaya dicapai lah. Kat situlah baru kita gunakan hydrogen lah sebagai bahan api. Kalau tidak, saya rasa ini semua tak make sense lah. Tak tahu, tak nak kata 100%, tak sure pasal benda tak jadi lagi kan. Okay, so nampaknya at least ada some idea lah. Ni draft, tak tahu lah macam mana nak jadi ke apa ke. Fuel cell pun banyak cerita ni. Ni solar, renewable. Okay, ada. Okay, national electric emission factor, macam mana nak buat. Okay, mode shift from mode to rail. Okay, tadi tu je sikit je. Okay, ni mode shift nak pergi ke rail.
untuk freight ni make sense lah. Untuk barangan lah, angkat dengan kereta api ni memang bagus lah. Dia punya cost rendah, kecekapan tinggi. Cuma nak kena tambah rail infrastructure lah, double tracking kena semua tempat. Dan banyak lagi switching lah. Switching yard kena banyak lagi. Signaling kena lebih bagus, dan training untuk staff kena lebih cekap lah. Dan kita negeri kecil, jadi mungkin strategi yang unik kita kena employ lah untuk rate freight, rail freight ni. Maybe not the train set won't be as long ke, ataupun kekerapan kita mungkin berbeza. Mungkin kita kena guna kekerapan lebih tinggi dan kereta api yang lebih pendek. Dan ada cara untuk automated yard lah, untuk decouple and recouple train, untuk rearrange the train set, untuk kita boleh bergerak, ataupun maybe kita containerize the whole rail ke. So bila containerize, dan ada automated container stacking and unloading dekat maybe kita punya pelabuhan darat lah, untuk kereta api ni. Tak tahu macam mana, ni semua bagus, idea bagus. Tengoklah macam mana nak implement. Private public transport bagai. Improving traffic flow bagai. Ni semua cerita tadi. Active mobility ni, bicycle ke apalah macam tu lah kot. Number of bus, 10,000 bus kereta KL, 50 number of buses per 19 kita terlebih kot. World Bank punya urban percent 50, kita 19 rendah lah, sangat rendah lah. So nak kena tingkatkan lagi 31 bus yang tambah boleh cukup 50. World Bank punya target lah 50 bus untuk setiap 100,000 penduduk di bandar. Nak boleh ada sistem bus yang lebih bagus. Kalau target tu tukar jadi bus elektrik yang bagus. Tak tahu. Ini semua bagus. Traffic restraint yang nak kawal, tak nak masuk sangat, buat congestion charge ni satu idea yang bagus. Kecuali untuk kereta elektrik, selalunya kalau macam tu dia buat macam tu lah. Ataupun kalau kereta tu berkongsi dan dia boleh masuk. Ini semua mungkin akan berlaku. Tak tahu, ni semua proposal lah. Kalau kerajaan berani tak berani nak buat, erti tak erti nak buat lah, kita tak tahu. So okay, ni nak menggunakan maksudnya bicycle, apa semua, jalan kaki kan, ataupun micro transport lah, kadang-kadang elektrik kecil tu, macam yang berdiri tu semua kan. So ini semua penting lah, semua incorporate the whole thing ni idea-idea besar lah. Transit oriented development. So macam mana nak atok balik kita pembangunan bandar kita supaya dia alignment dengan sistem pengangkutan lah. So ini semua benda yang akan perlu berlaku untuk kita ni semua, tapi kita duk fokus kat kereta elektrik je lah untuk kita. Dan saya rasa bila AI tu jadi wujud, jadi kereta api ni semua pun akan menjadi mode transport untuk mungkin long distance, ataupun yang jadi yang lebih murah daripada kereta lah, macam biasa. So tu dia. Saya rasa ini satu langkah yang bagus. Saya harap dia orang boleh lah mulakan. Saya paling suka sekali yang mengatakan akan ada full tax exemption, full tax exemption untuk kenderaan elektrik kan. Ni tadi government pun 50% target electric vehicle BEV by 2030. Ini saya suka. Dan untuk GLC 20%, 50% BEV, local BEV by 2030. Ini satu yang bagus. Dia kata persediaan lokal tu yang saya suka tu. Okey, sampai situ aja kali ni. Terima kasih terkejut terkempar kita tengok video ni. Kalau suka, tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Kita teruskan perbincangan dengan topik ini, transition ke pengangkutan yang lebih hijau dan mesra alam, dan juga pengangkutan elektrik lah. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.